subscribe. Okay, sambungan kisah minyak pengasih. Okay. Lepas hari yang first aku test tu, aku simpan dulu minyak tu masih dalam aku punya purse, bag makeup. Lepas tu lepas beberapa minggu aku tak sure sangat. Masih dekat building yang sama, office yang sama. So aku test, aku calit lagi sekali. Tapi efek dia sangat-sangat berbeza dari yang first tu. Bila aku pakai, masa tu aku turun berdua je. Yang lelaki orang putih yang dari company depan tu turun satu lift. Tapi masa tu dia macam dia pandang macam apa hal perempuan ni, macam tu lah the way dia pandang aku masa tu. And perkara tu berlarutan sampai dekat bawah, dekat foyer. Bila semua orang macam yang first respond tu lelaki, tapi kali ni lelaki dan perempuan, dia orang pandang aku macam dia ni dari planet mana macam tu lah dia punya pandangan. Macam orang nampak aku ni pelik gila. So kawan aku tu tanya lagi, asal semua orang duk perhati-perhati ni macam. So bila tiap kali aku pakai, aku perasan member aku pun perasan yang orang-orang dekat persekitaran kita orang punya respon lain macam. So malam tu sampai kita orang dah habis lunch tu, aku bilik balik minyak yang dalam purse makeup aku tu. Aku perasan ada satu perubahan. Botol tu kecil besar macam kelingking macam tu. And masa arwah nenek kasih aku, dalam tu ada seurat je. Ada macam kayu warna hitam. Besar sikit daripada lid yang saya tekan. Macam saiz lid tu 2 helai. Dua batang lid yang saya tekan tu, isi yang saya tekan tu. Dan dia pendek je. Dia pendek macam ni je. Kecil je. Dia kecil dalam botol tu. Cuma masa hari tu bila aku check, dia dah jadi 5 batang. Kalau nak kata dia reput atau dia terpecah 5, maksudnya dia mesti jadi lagi nipis. Tapi tak. Dia jadi sama saiz tapi 5 batang. Aku memang confirm masa aku terima benda tu 1 batang je. Cuma masa hari tu bila aku check, dia dah jadi 5 batang. Okay. Benda tu buat aku jadi cuak jugalah, macam kenapa dia jadi macam tu. Mula aku fikir dia patah atau dia pecah. Tapi bila aku perhati, saiz dia sama, ketebalan dia sama. So tak mungkin dia pecah atau dia terbahagi ke. And takkan terbahagi seperfect itulah. Sepatutnya dia mesti macam reput-reput atau pecah. Macam mana gaya lah pecah kan. Dia masih ada serbuk-serbuk. Sebab benda tu, nenek aku itu benda tu akar pokok. So okay, sama balik ada orang call. Okay, aku dibagi tahu benda tu akar pokok. So sepatutnya kalau dia terpecah, mesti dia ada macam serbuk-serbuk abu-abu kayu kan. Tapi benda abu-abu kayu tak ada. Yang buat aku jadi cuak dan pelik bila dia bertambah dari 1 jadi 5.
and dia sama saiz. Lepas tu aku pun telefon dengan perawat tu lah. Perawat yang aku kenal dari forum yang aku cakap Siri awal-awal hari tu. Lepas tu dia kata kan saya dah kata hari tu sama ada benda tu akan buat kau nampak cantik atau kau jadi hodoh. So aku rasa masa hari ni yang kau alami tu maybe muka kau jadi hodoh, dia kata. So that's why orang pandang kita orang macam tu. Sebab masa tu aku turun berdua. So perawat tu cakap boleh tak saya nak minyak tu, dia kata. Sebab saya tak pernah lagi jumpa kes ada khadam dalam minyak. So aku cakap khadam tu apa? Dan dia explain lah khadam tu apa. Dia macam keluarga jin yang bekerja untuk, itulah maksudnya khadam tu biasa duduk dalam besi, dia kata. Ya, orang kalau simpan-simpan saka lah whatsoever tu, diorang simpan dalam besi macam keris, cucuk sanggul, benda-benda logam, duit lama. Tapi dia kata ni first time dia dengar ada khadam dalam minyak. So dia nak minyak tu. So bila dia cakap macam tu, aku pun dah cuak lah. Benda tu aku simpan selama ni. Sebab aku ada problem period tu. So aku rasa maybe itu pun effect. So aku decide untuk bagi minyak aku tu dekat perawat tu. Okay, kejadian nenek kebaya ni datang dekat aku bila aku postkan minyak tu. Minyak tu aku balut dengan bubble wrap tu, masuk dalam envelope. So aku guna post laju lah, hantar ke Johor. Perawat tu orang Johor, so aku hantar ke Johor. Malam tu, maksudnya aku post benda tu dekat perawat tu sehari selepas kejadian tu. Masa dekat office aku pergi hantar. Dan bila balik kerja, lepas maghrib macam tu lah, tiba-tiba nenek datang. Ada nenek aku datang dengan makcik aku. Nenek aku terus buka pintu kan. Dia Assalamualaikum. Aku pula, kebetulan aku yang buka pintu kan tu. Dia terus tanya, minyak kau yang nenek bagi tu mana? Aku macam damn. Kenapa out of sudden lepas bagi salam, dia nampak aku, dia terus tanya benda tu. Dia tak tanya mak aku mana ke, masak apa hari tu, tak tanya. Dia terus tanya minyak yang nenek bagi kau tu mana. Dan aku pula terus cakap ada dalam beg makeup. Orang tak pakai pun. Lepas tu dia pandang. Lepas tu dia tanya, ada kat kau ke? Aku cakap ada dalam beg makeup lah, dalam beg lah. Lawan buat kerja ni. Dan aku buat tukar cerita lain lah. Yang sebenarnya tu memang kerja bodoh lah. Aku buat tu sebab sebenarnya dia tahu. Jangan tanya ilmu apa nenek aku ada, aku tak tahu. Tapi benda tu lah yang cuba dekat dengan aku, yang aku tak nak. So, nak cerita pasal nenek kebayan tu kan, yang dia datang balik tu. So nenek tak lama datang rumah aku masa tu. Lepas tu dia nak balik, dia cakap, masa kejadian ni nenek aku sihat lagi. Dia duduk rumah dia sendiri. Dan bila dia sakit baru dia duduk rumah aku. So masa tu dia sihat lagi. Dia balik, lepas dia tanya-tanya tu, dia borak sama aku. Dan tak lama tu dia balik. Masa dia nak balik, dia cakap, simpan elok-elok minyak tu. Jangan buat sebarangan. Aku pun yelah. Aku kan yelah. Lepas tu malam, dan aku dah siap mandi apa-apa semua. Masa aku kerja tu, aku tidur awal lah. Macam pukul 10.30 macam tu aku dah tidur.
Bilik ni lah, dalam bilik ni lah. Bilik aku ni. Bila tidur, aku akan buka satu lampu kecil, lampu tidur tu. So, warna kuning memang malap gila. Memang aku saja pilih white yang paling slow untuk aku tidur. So, aku tak tidur dalam gelap sangat. Dia ada sebab kenapa aku tak tidur dalam gelap sangat. Tu aku cerita kat sini lain. Lepas tu, aku tengah baring terlentang. Antara aku sedar dan tak sedar, aku tengah hayal, tengah hanyut nak tidur tu. Tiba aku rasa macam ada benda berjalan. Macam mana aku nak tunjuk, aku nak explain. Tengah baring, kau boleh rasa tilam yang dekat tempat kau baring tu ada orang tekan. Okay? Dekat dengan bahagian tepi punggung kan. Ada orang tekan dekat tilam. Rasa aku macam sebab aku dah antara sedar dan tak sedar tu lah. Lepas tu aku rasa yang tekanan yang dekat tilam tu, dekat kiri kanan punggung. So macam ada orang tengah merangkak atas kau lah. Dia tengah cuba nak bergerak ke arah kau. Kau rasa korang boleh imagine kot. Korang tengah baring dan ada orang merangkak dekat tengah atas badan kau. Cuma tak kena lah atau tak rasa. Cuma kau boleh rasa dia punya henyak tangan tu dekat tepi tilam, dekat tepi punggung. Okay. Lepas bila aku rasa tu, aku macam ada orang masuk bilik aku ke? Sebab setahu aku kunci pintu. Sebab aku punya PL memang aku masuk bilik aku akan kunci pintu. Lepas tu, bila aku dah terasa ada orang ke? Bila aku buka mata, terus ada satu muka datang dekat betul dengan muka aku. Dia cakap, jangan pergi. Dia bisik macam tu. Tapi aku boleh rasa rambut dia panjang. Dia macam, ni muka aku. Muka dia datang macam ni. Datang dekat macam ni. Tak kena tapi terlalu dekat. Dan boleh rasa rambut dia panjang. And angin dari mulut dia tu kena muka aku. Dia cakap, jangan pergi. Dia cakap macam tu. Dia bisik, jangan pergi. So aku macam, aku terus berdiri. And macam biasa, aku lari bilik mak aku. Mana aku tak tempat lain nak lari. So aku pergi bilik mak aku. Masa tu mak bapak aku tengah dalam bilik lah. Tengah sembang-sembang apa benda tak. Lepas tu bapak aku nampak aku panik. Dia tanya, kau apa hal? Aku cakap, tak tahu dalam bilik macam ada apa benda entah. Aku cakap macam tu je lah. Yang bila aku cakap macam tu, bapak aku tahu lah. Sebab dia tahu aku ada gangguan. So, aku tidur dengan mak bapak aku malam tu. And kisah seterusnya yang jadi kat perawat tu, bila minyak tu sampai dekat dia, dia bercantum kisah minyak pengasih. So aku assume yang datang depan muka aku tu, aku tak tahu itu nenek kebayan ke atau khadam minyak tu, yang aku rasa dia berbentuk seorang perempuan yang berambut panjang. Aku tak tahu dia nenek kebayan atau tak, tapi dia pernah muncul depan aku dalam bilik ni juga. Aku tak tahu kenapa bila aku demam baru aku ada mood untuk buat konten seram-seram ni. Yang perempuan tu nanti aku cerita dekat siri lain.